Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, di saat usia Tun Mahathir yang sudah mencecah 100 tahun, setelah kekalahan teruk pada PR15, ramai yang kata Mahathir perlu berehat. Ramai yang kata Mahathir dah kritikal dalam politiknya, keadaan politiknya. Janganlah nak aktif, jangan lagi ganggu Anwar Ibrahim, jangan lagi ganggu kerajaan. Tapi kita dapat lihat Mahathir masih aktif dalam politik, masih lagi beberapa kali kita lihat beliau di dalam media sosial mengeluarkan kenyataan dan sebagainya, berjalan ke sana ke sini. Tapi pada akhirnya satu pengakuan Tun Mahathir, kali ini Mahathir pula menyerang Anwar Ibrahim. Dalam satu berita, Mahathir bom kerajaan Anwar dengan kisah perang dunia. Dr. Mahathir yang pernah dikritik sebagai pemerintah kuku besi semasa menjadi PM dari 1981 sehingga 2003, kini menuduh Anwar Ibrahim mempamerkan kecenderungan seorang diktator. Mahathir yang mencecah usia 100 tahun pada Jun ini juga mengimbau kembali Perang Dunia Kedua untuk menyerang bekas anak didiknya yang menerajui kerajaan perpaduan. Menerusi satuan tulan di FB sepanjang tempo ini, Winston Churchill mengetuai kerajaan campuran yang memberi tumpuan kepada kepimpinan dan strategi perang yang membabitkan anggota daripada parti politik yang berbeza termasuk dari pembangkang. Oleh itu, keputusan kabinet dibuat oleh semua parti dalam kerajaan campuran. Tidak ada keperluan untuk parti-parti supaya setia kepada parti konservatif atau PM. Kesetiaan mereka adalah kepada negara. Sebaliknya, Mahathir berkata bahawa pematuhan ketat untuk mengikut garisan diperlukan dalam kerajaan perpaduan Anwar, sambil memberi amaran bahawa kritikan terhadap Perdana Menteri boleh membawa kepada tindakan menghukum. Parti yang ahli parlimennya tidak menyokong PM tidak diterima dalam kerajaan. Adalah dipersoalkan sama ada kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan, ia adalah gabungan penyokong PAP Sanggup, bukan kerajaan perpaduan tambahnya. Menurut Anda, adakah Anda setuju dengan kenyataan Tun Mahathir ini? Ataupun Tun Mahathir hanya mahu menyerang Anwar? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang mungkin tertanya-tanya, apakah berlaku dalam hubungan Anwar dan Zahid. Sedangkan kita tahu hari ini Zahid dan Anwar mempunyai hubungan yang baik. Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, dan UMNO BN menjadi antara kingmaker bagi saya untuk pembentukan kerajaan perpaduan. Ada yang kata UMNO dan PH tidak akan bersama-sama kerana DAP. Tapi pada akhirnya 2 tahun lebih kita dapat lihat ada saja kemajuan, ada saja berita baik yang diumumkan oleh Anwar. Ketepikan persengketaan, ketepikan dulu hal-hal politik yang boleh membawa kepada kejatuhan, boleh membawa kepada ketidakstabilan politik. Tapi fokus kepada kemajuan negara. Dan pada akhirnya saudara-saudara, ada yang kata Zahid Hamidi kini diselamatkan oleh Anwar berkaitan dengan 47 kes yang melibatkan nama Zahid Hamidi, DNA yang diterima oleh Zahid Hamidi. Dan pada akhirnya saya telah menerima satu komen. Ini komen sangat mengejutkan. Dia berkata di sini, saya akan kongsikan dalam video ini, Zahid tidak akan keluar government. Keluar government makna masuk penjara. Saya pun tak tahulah kalau Zahid ni berani keluar kerajaan, berani bawa UMNO satu blok keluar kerajaan ataupun Barisan Nasional. Tapi kalaupun Zahid melakukan perkara itu, adakah Anwar akan tumbang? Dan apa relevannya Zahid untuk keluar daripada kerajaan perpaduan?
Sedangkan sebelum ini kalau saya tak silap lah, Zahid sudah umum akan bekerja sama terus bersama dengan Anwar Ibrahim. Jadi tak payah banyak cerita tentang itu, kita teruskan di dalam komen ini. Kalau Zahid keluar government, keluar kerajaan, maknanya Zahid akan masuk penjara kah? Apa kesinambungannya di sini? Adakah Zahid keluar kerajaan akan masuk penjara? Jadi mungkin berita ini kita boleh beri tajuk berita masuk penjara untuk Zaid Hamidi. Tapi kita harap semua baik-baik saja. Kita harap siapa yang bersalah kenalah dikenakan tindakan undang-undang. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, rakyat Malaysia telah menerima berita duka cita berkaitan dengan kebakaran yang melibatkan Putra Heights. Dan akibat daripada insiden ini, ramai yang telah membuat pandangan masing-masing. Tapi rupanya di sebalik apa yang berlaku, di sebalik insiden kebakaran yang berlaku ini, ada satu cerita sebenarnya yang mengejutkan kepimpinan pembangkang. Nah, saudara-saudara, ada gesaan daripada kepimpinan pembangkang untuk menggesa Menteri Besar membuat sidang khas Dewan Undangan Negeri. Artikel daripada Malaysia Kini, utamakan mangsa, bahas nanti. MB tolak gesaan PN buat sidang khas DUN. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari menolak gesaan supaya Dewan Undangan Negeri bersidang bagi membincang insiden kebakaran pipe gas di Putra Heights, Subang Jaya baru-baru ini. Menegaskan keutamaan kini untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa yang terkesan dalam kejadian 1 April itu. Amiruddin berkata, perbahasan mengenai perkara tersebut boleh dilakukan semasa sidang DUN yang dijadwalkan pada bulan Julai nanti. Kita selesaikan dulu siasatan dan sebagainya. Sekarang bukan masanya untuk berbahas di Dewan yang mulia. Sidang Dewan akan berlangsung bulan Julai nanti. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Selangor Muhammad Azmin Ali menggesa Menteri Besar supaya memanggil sidang DUN Selangor bagi membincangkan kejadian itu. Sidang khas mesti dipanggil serta-merta mengikut perkara 10 dalam kurungan 3 peraturan-peraturan tetap Dewan Negeri Selangor, kata Azmin, yang juga adalah Setiausaha Agung PN. Perkara 10 dalam kurungan 3 menyatakan bahawa Speaker DUN boleh memanggil persidangan semasa penangguhan Dewan jika Menteri Besar memaklumkan Speaker bahawa tindakan itu diperlukan kerana kepentingan awam. Azmin menambah siasatan berhubung insiden itu juga mesti dibentangkan dan dibahaskan di Dewan Undangan Negeri. Tapi pada akhirnya Menteri Besar Selangor dalam kenyataan mengutamakan mangsa, bahas nanti. Menteri Besar akhirnya menolak gesaan Perikatan Nasional untuk membuat sidang khas Dewan Undangan Negeri. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, apa pandangan dan respon Anda?